Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Rozali Ibrahim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Yang berusaha Datuk Muhid Mohamad, Ketua Setiausaha Kementerian. Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha, Ketua-Ketua Jabatan, Datuk Putrajaya Sukan, yang berusaha Dr. Gani sebagai hos daripada rakan muda pada hari ini. Tahniah dan syabas, nampak ceria sekali. Siap dengan bersajak. Dan saudari yang dihormati dan kasih sekalian, pertama saya ucap terima kasih, ucapkan selamat berpuasa. Saya ucap tahniah, semalam majlis berbuka puasa saya kira antara yang paling meriah dalam sejarah saya berada di kementerian ini. Kerana sebelum ini kita rasakan tradisi berhari raya kita dikenali sebagai sambutan hari raya yang terhebat, yang paling happening di kalangan kementerian-kementerian lain. Saya tak sangka berbuka puasa pun boleh jadi happening seperti malam tadi. Walau bagaimanapun, dengan kehadiran susunan yang baik, saya kira itu juga adalah antara tradisi yang perlu kita bangunkan dan bina di kementerian kita. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Tinggal 10 hari lagi, dan sudah tentulah sambutan kali ini kita akan hadapi dengan suasana yang lebih ceria. Lebih-lebih lagi saya difahamkan bahawa kerajaan sudah pun mengumumkan untuk memberi imbuhan setengah bulan gaji ataupun maksimum RM500 yang dia akan diperolehi pada hari ini, 9 Ogos. Pemberian bonus ini melibatkan perbelanjaan sebanyak 2.2 bilion. Itu melibatkan kaki tangan kerajaan berjumlah 1.27 juta. Jadi semua ini kita dapat adalah merupakan sebahagian daripada dividen. Mempunyai sebuah kerajaan yang aman, damai dan juga sudah memperolehi beberapa kemajuan. Yang paling penting sekali ialah revenue daripada kerajaan itu sudah bertambah. Kalau pada tahun lepas, di akhir tahun lepas diumumkan bahawa pertambahan revenue ataupun pendapatan kerajaan adalah sebanyak 22 bilion tambahan. Selain daripada bagaimana kita menguruskan subsidi, tetapi efisiensi dari segi kutipan cukai dan sebagainya sudah bertambah. Dan ini apabila seperti apa yang disebutkan dasar cooperative state, negara korporat, artinya orang yang pertama yang perlu diberikan dividen hasil daripada keupayaan kerajaan itu meningkatkan pendapatan negara, maka sudah tentulah dividen pertamanya diberikan pada kaki tangannya dahulu, sebelum diberikan untuk tujuan-tujuan lain seperti pembangunan hospital kepada rakyat, BRIM, DREAM dan sebagainya. Tetapi ini adalah merupakan salah satu daripada indikator yang baik. Apabila revenue diperolehi lebih banyak, maka kaki tangan kerajaan perlu diberikan imbuhan. Saya mengharapkan satu masa nanti setengah bulan bonus bukan jadi suatu perkara yang biasa. Setengah bulan itu ialah perkara yang kurang. Sebaliknya, kalau kita mencontohi negara-negara yang lebih maju, kita akan mendengar bahawa bonus diberikan bukan setengah bulan, tetapi insya-Allah satu masa nanti bonus diberikan 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan gaji. Itu harapan kita. Jangan kata ini tidak mustahil, kerana ini juga dilaksanakan di negara-negara yang mengamalkan konsep yang sama.
Artinya, usaha kita untuk menjadikan cost efficient dari segi perjalanan sesebuah kerajaan itu adalah merupakan tanggungjawab bersama. Sebab itu kalau dilihat bahagian-bahagian pegawai-pegawai integriti sentiasa memerhatikan dan sentiasa berkhidmat untuk memberi nasihat kepada kita bagaimana untuk membina sistem yang lebih baik supaya kita dilihat sebagai kementerian bukan saja menjimatkan kos tetapi memberi pulangan yang lebih baik kepada negara. Sebab itu apabila kita memperkenalkan konsep sukan sebagai suatu industri, sebagai industri, ialah bagaimana untuk kita memperkenalkan pada orang ramai bahawa Kementerian Belia dan Sukan ialah bukan sebuah kementerian yang hanya berfikir bagaimana menggunakan wang rakyat, tetapi bagaimana akhirnya Kementerian Belia dan Sukan adalah kementerian yang boleh menjana wang kepada rakyat. Saya ulang sekali lagi, Kementerian Belia dan Sukan bukan sebagai kementerian yang menggunakan wang rakyat. Kerana kita tahu bahawa ramai orang berkata untuk menjadikan belia kita lebih aktif mesti banyak peruntukan. Bagaimana untuk menjadikan sukan kita lebih maju mesti banyak peruntukan. Berilah banyak peruntukan maka lebih banyaklah atlet yang akan dapat kita lahirkan berjaya di persada antarabangsa. Berilah lebih banyak wang, maka kita boleh bagikan banyak-banyak wang kepada persatuan-persatuan belia dan dia orang datang kepada kita untuk mendapatkan peruntukan tersebut. Banyak wang, belia happy kerana kita boleh beri banyak wang. Itu adalah persepsi yang lama. Persepsi yang ingin kita bina yang baru ialah bagaimana belia itu dapat dijanakan sebagai suatu enjin baru kepada masyarakat dan dia boleh menjana wang. Bukan saja pada diri kita, pada diri mereka, tetapi juga pada masyarakat. Pendekatan Hari Belia kita misalnya ialah memberi peluang pada belia untuk memperkenalkan jenama-jenama mereka, keusahawanan mereka, produk dan branding mereka supaya mereka dapat menarik orang ramai ke suatu tempat yang bernama Putrajaya ini dan tarikan ini adalah menjana wang dan menjana aktiviti-aktiviti yang boleh memberikan manfaat untuk semua. Konsep sukan sebagai industri adalah satu konsep yang ianya sudah lama tetapi masih baru dalam konteks negara kita bahawa sebenarnya kalau kita lihat dalam dunia hari ini, sukan tidak lagi dilihat sebagai semata-mata bagaimana kita menghabiskan wang, tetapi sukan adalah merupakan suatu tarikan yang boleh menjana wang yang banyak. Perhatikan sukan Olimpik di London misalnya yang berlaku sekarang ini. Kita jangan melihat tentang Olimpik itu ialah merupakan acara-acara. Orang berenang, acara berbasikal, acara berlari yang sekadar menghabiskan acara sebagai tanggungjawab dan melibatkan kos yang besar dalam melaksanakan acara tersebut. Tetapi sukan Olimpik di London dilihat dalam perspektif yang cukup berbeza. Perbelanjaan kerajaan di sana adalah sedikit, melainkan hal-hal yang berkaitan dengan security dan sebagainya. Tetapi dia telah melibatkan penglibatan pelabur-pelabur yang begitu besar sekali. Lebih 900 juta pound datangnya daripada pelabur-pelabur, iaitu sponsors, yang datang ingin mengambil kesempatan daripada sukan Olimpik ini untuk memaparkan jenama-jenama masing-masing. Dan pelabur-pelabur ini datang kerana bukan sekadar dia memberi wang dari aspek CSR ataupun sekadar untuk berderma,
Tetapi mereka datang melabur kerana mereka mempunyai business model mereka masing-masing. Sebab itu salah satu daripada keuntungan yang besar yang diperolehi daripada sukan Olimpik itu ialah kerana sukan itu adalah merupakan suatu produk konten yang paling laku sekali. Misalnya Amerika, syarikat-syarikat broadcasting, penyiar Amerika sanggup membeli right ataupun konten sukan Olimpik itu lebih daripada 1.4 bilion USD. Kerana itu adalah merupakan suatu produk yang begitu menarik sekali. Dan mereka mengaitkan ada beberapa sukan itu sebagai sukan yang akan dapat sambutan orang ramai bagi tujuan untuk menarik pengelan-pengelan datang kepada sukan yang pada suatu ketika dahulu dianggap tidak popular. Misalnya sukan archery ataupun memanah. Kalau di Malaysia diadakan kejohanan memanah Asia, misalnya pernah saya hadir di Wangsa Maju, diadakan, saya ingat 2 tahun yang lepas. Itu kalau diadakan, mereka ada sebagai syarat untuk mengadakan kejohanan tersebut. Pemanah, jurulatih dan 1-2 penyokong mereka datang. Tidak ada orang yang akan pergi ke sana untuk melihat. Tetapi di London, bukan sahaja itu adalah sukan yang paling ramai penonton datang, tetapi dicatatkan mendapat rating penonton, viewership yang tertinggi di Amerika. Kerana penganjurnya bukan sekadar membuat garisan di mana tempat memanah dan meletakkan papan target sasaran itu terpulang. Kalau 90 meter, yang ini dalam Olimpik 75 meter di hujung sana, mereka menembak, memanah. Kita tidak tahu sebab jaraknya 75 meter, tidak ada orang nampak. Kalau setakat sukan C misalnya, mereka sediakan teropong, beberapa orang boleh menonton atau melihat melalui teropong, sama ada sasaran dapat 9, 10, 7, luar sasaran. Dan tidak menarik. Dan tidak ada orang yang akan datang ke sana beramai-ramai untuk datang. Tetapi di London, bagaimana ada LCD besarnya, kameranya yang akan mengikut anak panah, ada kamera di dalam bull's eye yang 10 itu, ada kamera di belakangnya supaya apabila pemanah itu membidik, dia merasakan bahawa pemanah itu membidik dirinya, penonton dalam televisyen akan merasakan ianya sedang dibidik dan peluru ataupun panah itu terus datang kepada mereka. Dan saya kira ada 11 kamera digunakan. Dan adanya sound system yang baik, adanya DJ ataupun MC yang akan memberikan ulasan, ianya menjadikan suatu acara yang begitu menarik sekali. Dan apatah lagi kalau siapa yang tahu bahawa antara movie yang paling popular di Amerika pada sekarang ini ialah Hunger Games. Satu movie yang begitu mendapat box office mengenai pemanah wanita, dan mereka melihat bahawa ini adalah merupakan antara orang-orang yang sama dengan watak heroin filem tersebut sekarang dalam konteks yang realistik. Dan pada waktu itulah ramai terpegun antara kebolehan pemanah kita yang bernama Khairul
yang berjaya mengalahkan world champion daripada Britain dan meletakkan dirinya sehingga ke peringkat suku akhir 8 yang terbaik dunia. Jadi ini artinya bukan saya berkata bahawa itu Olimpik. Dia pandailah buat begitu. Tetapi kalau dikatakan kalaulah acara yang sama ada di peringkat SUKMA, di peringkat SEA Games, di peringkat kita, siapakah yang perlu menasihatkan kepada orang ramai dari segi mengendalikan sukan, supaya sukan itu menjadi lebih menarik untuk orang datang, supaya model lama untuk memenuhi stadium, venue yang selalu dibuat di Malaysia ini, model lama ialah mengangkut orang. Kita beri pakaian, beri bas, beri minuman pada budak-budak sekolah, takut nanti kalau kita anjurkan tak penuh. Dewan ke tak penuh, venue ke tak penuh, stadium. Ini model Malaysia. Tetapi model kalau kita lihat di Britain, di Australia, saya pergi ke Olympic Park. Pertamanya saya kena drop point dia supaya tidak bersesak di pintu masuk utama. Saya tak boleh bayangkan mana pintu masuk utama di Bukit Jalil. Katakanlah pintu masuk utama dekat simpang Seri Petaling. Itu kereta tak benarkan lagi untuk drop. Mungkin lebih kurang 2 km daripada situ baru kereta boleh dibenarkan drop. Saya terpaksa berjalan untuk pergi ke venue. Kalau ada stadium utama, ada stadium untuk velodrome basikal. Daripada situ saya kena berjalan 1 jam lagi. Daripada tempat kereta drop kita. Sebab kalau tak boleh drop dekat-dekat sangat, saya kena berjalan pertamanya untuk masuk ke pintu utama. Dan mulai pintu utama mengatakan bahawa hanya orang yang ada tiket. Sebab dalam tu ada stadium hoki, ada stadium utamanya, ada stadium renangnya, akuatiknya, ada stadium velodrome basikalnya dan sebagainya. Di dalamnya macam. Untuk masuk ke situ hanya orang yang bertiket sahaja. Kalau siapa yang datang nak menyibuk-nyibuk, ramai-ramai datang, jangan datang. Tunjukkan tiket dulu. Bila masuk, baru melalui checkpoint, security dan sebagainya. Dan daripada situ untuk berjalan sehingga bertemu venue kita memerlukan berjalan selama sejam lagi. Saya percaya, sama ada ini tidak kira, sama ada orang itu orang biasa ataupun VIP, dia kena berjalan sejam lebih. Saya kira kalau itu dibuat di Malaysia, tidak ada orang datang dan semua orang akan sumpah seranah kepada Kementerian Belia dan Sukan menyebabkan orang berjalan. Dan kena diperlukan bagi bas apa sebagainya untuk internal transport. Tapi alhamdulillah kalau menarik kita boleh buat. Tetapi satu ketika setiap masa sekarang ini dikatakan apabila acara atletik sudah bermula, seluruh kompleks tersebut tak kurang daripada 250,000 sehingga 500,000 orang yang sudah bertiket datang. Dan di pintu masuk itu ramai yang masih menunggu. Dan menggantung plakat
memohon, please, kalau siapa ada tiket, nak jual tiket, tolong jual pada kami, sebab kami dah tak boleh. Nak masuk tapi sudah tidak ada tiket. Dan diberitahu pada mereka tiket tidak dijual di venue. Kalau ada persepsi lama mengatakan nak beli tiket kena beratur di luar stadium, sudah tidak ada. Ini sudah merupakan kaedah lama. Nak beli tiket kena beratur dekat stadium. Ada Kak Wano jual tiket dekat di luar. It's no such thing. Orang jual tiket di venue. Sebab ada kawan-kawan datang sana, Datuk tolong beli tiket. Dia kata dia baru sampai ke London. Saya kata tiket dijual di Batu Pahat boleh beli. Di Muar boleh beli, semua sudah dijual online. Datang bawa nombor cuma endorse, dapatkan itu saja di sana. Macam orang pergi naik kapal terbang Air Asia, boleh dibeli di mana-mana. Tunjuk nombor kad dan disahkan, boleh ambil. Tapi tidak dijual di situ. Tidak ada transaksi wang di situ. Dan semuanya penuh. Sama ada aquatic, sama ada equestrian, sama ada rowing, sama ada basikal lebuh raya di tempat penamat. Ada tangga kambingnya pun kena bertiket, pun penuh. Bayangkan, basikal lebuh raya kena bertiket kalau di Malaysia. Siapa nak tengok? Artinya ialah satu budaya sukan, cinta dan sukan itu sudah lama dikembangkan dan dimajukan di negara berkenaan. Tetapi satu aspek yang paling penting sukan diperkenalkan di dalam negara berkenaan ialah bagaimana meningkatkan entertainment value. Nilai entertainment. Kerana nilai entertainment ini orang datang. Sound systemnya, LED-nya, bagaimana sistem kameranya supaya orang dapat melihat. Kalau basikal tu datang daripada jauh, makin dekat, makin depan, orang tunggu ni, dia tak terkapar-kapar, nak tahu siapa di depan dan sebagainya. DJ-nya, sebelum ditayangkan, kalau acara badminton, dia ada tayangan apa itu badminton, apa itu smash, apa itu drop shot, apakah menjadi kekuatan lawan dan kawan. Semua itu sudah diperkenalkan di setiap tempat. Sama ada archery, sama ada badminton, sama ada dalam bidang, kalau pelayarannya, orang akan menunggu. Ini memerlukan kreativiti. Yang penting ialah bagaimana penggerak-penggerak sukan itu membina sistem, menjadikan sukan itu akan mendapat penonton yang besar. Sebab itu satu perkara yang perlu kita lihat di sini ialah ada dua faktor yang perlu kita fikirkan bersama. Yang pertama is the supply side of the athlete. Yang keduanya is the pull side of the athlete. Tumpuan kita ialah pada supply side. MSN ialah mengeluarkan atlet. Bagaimana melahirkan Azizo, melahirkan Chong Wei, melahirkan Pandalela. InsyaAllah kita doakan Pandalela menang. Dalam hit semalam, daripada kalangan 18, tak silap saya, 18 ke 20. Pandalela mendapat tempat yang kedua. Tepuklah tangan sikit dalam hit semalam. Macam dah tak ada harapan dan semua ni. Maka masuk semi dan masuk final, tetapi itu harapan yang diberikan bahawa insya-Allah ada lagi pingat akan diperoleh. Tapi selalulah terjun ini, setiap terjun itu berbeza. Tidak sama. Satu acara yang paling sukar sekali untuk menjadi konsisten dalam acaranya adalah paling sukar sekali.
Tapi kita doakan ketenangan dan kekuatan diberikan pada Pandalela. Tetapi kita bukan sekadar mengatakan peranan KBS melalui MSN, melalui ASN melahirkan. Tetapi satu aspek yang saya rasa kurang diberi perhatian ialah soal ramainya orang ingin menjadi atlet kerana kita supply atlet, ialah kerana tarikan orang kepada atlet, iaitu penonton yang besar. The pull side, the pull factor. Sebab siapa nak jadi pemanah, kata tak ada orang nak tengok. Siapa nak jadi penerjun, itu acara kalau Malaysia tak ada orang nak tengok. Siapa nak jadi acara-acara lain yang tak ada orang nak tengok. Ini acara tak glamour. Kita bayangkan yang glamour hanyalah football, bola sepak saja. Yang itu orang nak tengok. The essence ataupun dikatakan intipati sukan itu ialah fan-nya. Kalau football tak ada fan, itu gila. Misalnya Majlis Perbandaran Muar. Misalnya, kalau bertanding, lawan sendiri, ada orang nak tengok tak? Tapi ada buat betting besar-besaran. Something wrong, kita katakan. Itu the essence, ataupun dia punya intipati, kekuatan pada sukan ini ialah fan-nya. Kerana sekarang ini antara menjadi tarikan keuntungan besar, yang dikatakan keuntungan daripada penganjuran sukan Olimpik ialah orang sudah berbelanja lebih pada 1.4 bilion pound pada tiket sahaja. Collection tiket 1.4 bilion. Dan fan, bagaimana untuk menimbulkan fan itu tertarik dalam penganjuran sukannya? Apakah aspek-aspek yang menyebabkan orang mudah beli tiket? Online misalnya sudah kita perkenalkan dengan baik. Apakah layanan yang kita berikan pada orang beli tiket? Apakah menjadikan masuk di tempat venue itu bukan sekadar nak tunggu permainan, tetapi sebelum permainan itu apa dia? Apakah menjadikan orang membeli tiket itu lebih istimewa daripada orang yang tidak bertiket? Apakah rasa kepuasan kepada orang yang datang nak tengok acara yang paling mahal tiketnya, sehingga kan CDM Tun Sarji dia ada pas boleh masuk semua, tapi tidak boleh masuk kecuali satu acara yang dia tidak boleh pergi. Kerana kalau nak pergi dia kena beli lagi tiket, iaitu apabila Usain Bolt nak berlumba 100 meter, hari itu orang yang dapat pas can go all avenue tak boleh pergi, dia kena beli tiket. Kerana sudah pasti pada waktu itu 70,000 pack nak tengok satu acara yang akan berakhir selama 10 saat. Dan orang datang 2 jam, 3 jam lebih awal duduk di situ nak tunggu acara tersebut. Itu waktu yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Mereka boleh membina excitement kepada rakyat. Dan kita belum lagi, kalau disebutkan Sukma, Pahang, kalau biasa-biasa kosong. Kecuali waktu pembuka, penutup, secara terang kita kena buat pula satu cabutan nombor bertuah. Jangan lagi ke mana-mana ni nombor bertuah, kerana ada MyV lah apa sebagainya. Orang datang bukan out of love of sports, tetapi kerana MyV dan kerana dikerahkan oleh JKK masing-masing untuk datang menonton.
Peringkat awal boleh, tetapi ini mesti dibina. Kerana siapalah yang boleh membina satu semangat supaya bila spectators ramai, orang sukan ni ialah orang yang nak show off. Macam kita lah. Saya percaya Datuk Muhib pun kalau orang ramai dia menyanyi lebih sedap. Kalau tempat tak ada orang. Kalau yang lain pun apatah lagi. Kalau KSU macam tu apatah lagi kita orang biasa. Sudah tentu berbeza. Seorang yang ahli sukan ialah dia nak menunjukkan kalau tidak ada spectators. Dan aspek ini saya percaya sukan Olimpik belum berakhir. Kita masih berpeluang memperhatikan, melihat yang sekecil-kecil dari segi penganjuran, dari segi aspek-aspek yang penting. Bagaimana dalam dunia dipanggilkan bahawa dunia content industry. Industri apa yang konten ni, kandungan yang nak dimasukkan dalam televisyen. Dunia penyiaran, dulunya televisyen kita ada RTM 1 dan 2 semua terpaksa menonton. Sekarang ini dalam zaman digital, dia tak ada 1-2 channel. Dia ada beratus channel. Dan setiap channel itu boleh dipecahkan kepada channel-channel yang banyak lagi. Misalnya Olympic Channel, ada tambahan lagi 8 ke 10 lagi. Dia ada pilihan pula dalam HD, dalam 3D. Dia bersaing antara satu sama lain. Tetapi yang bersaing antara satu sama lain, sama ada rancangan bersifat hiburan atau bersifat movie, drama. Sekarang ini konten yang paling besar sekali ialah konten sports. 8 channel, 10 channel laku. Orang tunggu, tidak ada lagi konsep prime time. Dulu nak tengok, pengiklan akan tunggu antara 8 hingga 10. Prime time. Itulah movie yang terbaik. Itulah nak perkenalkan varia pop. Nak perkenalkan artis-artis baru. Tetapi bila sebut sukan, kalau ianya Azizul sekarang ini bertanding final pukul 1 pagi, orang akan tunggu 1 pagi. Kalau Italy lawan Spain baru-baru ini, nasib baik penyokong Spain menang. Bukan Spain menang, penyokong Spain menang. Orang tunggu, orang datang ke Dataran Merdeka pukul 3 pagi. Ke Shah Alam pukul 3 pagi penuh, bukan sedikit. It's no more prime time pukul 8 hingga pukul 10. Prime time can be any time because of sports. Sebab itulah mempersembahkan sports adalah suatu perkara yang cukup penting. Kerana di sanalah spectators datang dan ia memberi pulangan dari segi kewangan dan sebagainya. Dan sebab itu, bila kita berkata bahawa kita committed dengan membangunkan konsep dan bagaimana kita membina kesedaran orang ramai bahawa sports adalah merupakan industri. Kita lihat di Olimpik, kita lihat bagaimana pemaparan di televisyen dan sebagainya. Ini adalah industri penting. Supaya satu masa nanti, saya percaya KBS akan diiktirafkan. Bukan sebagai kementerian yang hanya berbelanja. Nak suruh keluar atlet, marilah duit banyak. Nak bantu belia, marilah duit peruntukan banyak. Tetapi kita membuatnya dengan cara yang lebih strategik. Melalui aktiviti kita, kita menjana wang untuk negara. Kalau kementerian ini akhirnya dilihat sebagai an economic ministry, sama seperti pelancongan, sama seperti pertanian, sama seperti MITI, kita sebagai economic ministry yang boleh menjana pendapatan, insya-Allah satu masa nanti bonus bukan sekadar setengah bulan, tetapi berbulan-bulan untuk semua kaki tangan semua. Semoga Allah berkati kita. Sekali lagi saya ingin mengucapkan
selamat berpuasa, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.